الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر
الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang diridhai ya Allah. Alhamdulillah. Sehari lagi kita dihidupkan. Kita dapat kembali lagi untuk sama-sama kita menerajui kebijaksanaan kita. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kita melalui ilmu fiqh. Fiqh apa dia? Fiqh. Fiqh tu maksud apa? Kefahaman. Kefahaman dalam beribadah. Kalau nak jadi orang Islam yang benar-benar sejati, kena kemas fiqh dalam diri dia. Kena kemas ilmu fiqh dalam diri dia. Dia tak boleh ikut-ikut. Dia tak boleh tiru-tiru. Dia kena ada ilmu baru sah amalan dia. Kalau dia sembahyang, ikut saja. Dia tak ada ilmu. Dia ikut, hang tahu mana? Macam ni. Hang tahu mana? Macam ni. Aku tak tahu, aku ikut saja. Tidak sah lagi jikalau kita nak menjadi Muslim yang sejati. Tapi kalau baru nak mula belajar, tak apa. Nah? Kalau orang baru nak belajar sembahyang, dia jumpa kita, boleh tak tolong ajak sembahyang? Boleh? Hang ikut saja aku dulu. Kemudian barulah kita bagi kepada dia sedikit demi sedikit pengertian tentang ilmu fiqh, ilmu fiqh, iaitu kefahaman. Fiqh tu maksud dia kefahaman. Kefahaman dalam mana? Dalam selok belok beribadah. Kena tahu yang mana haram, yang mana sah, yang mana batal, yang mana makruh, yang mana sunat. Kena tahu rukun-rukun dan syarat-syarat sah. Itu fiqh. Tauhid dia membicarakan tentang ketuhanan. Yang mana tasawuf membicarakan tentang akhlak. Dan alhamdulillah kita akan sambung pengajian kita hari ini
Masih lagi di dalam bab syarat-syarat mengikut imam dan adab-adabnya. Sambungan kita, dan mundur keduanya lebih afdal. Kalau kitab saya, kitab Jawi, muka surat 63. Rumi, muka surat berapa? 18. 118. Yang lama, ada yang baru. Berapa Kak Ilah? 128. 126. Dia ada 3 di sini, muka surat 63, 118 dan 126. Dia ada 3. Ada lagi yang satu lagi? Ada lagi yang keempat? Tak ada dah? Nah, 3 saja. Baik, kita tengok. Dan mundur keduanya lebih afdal. Kerana hadis Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata ia, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqumtu an yasarihi fa akhadha bi yadi hatta adarani an yaminihi. Thumma jaa Jabbar bin Sakhr faqama an yasarihi fa akhadha bi aydina jami'an hatta aqamana khalfahu. Artinya berdiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia, maka berdiri aku daripada kirinya, maka mengambil ia akan tanganku hingga memusing ia akan daku daripada kanannya. Kemudian datang oleh Jabir bin Sakhr, maka berdiri ia daripada kirinya, maka mengambil ia akan tangan kami sekalian hingga mendirikan ia akan kami di belakangnya. Okey, ini cerita duduk secara berimam. Okey. Yang mana kita telah pun mempelajari pada bulan yang lalu, bulan bukan minggu nak. Jadi saya faham. Kalau terlupa saya tak marah. Okey. Berkenaan dengan pendapat ini mengikut imam ataupun mengikut pendapat ulama salaf dan ulama khalaf. Yang mana sunat muakkad ataupun disebut juga sekali lagi sembahyang berjemaah bersama imam, iaitu adalah sunat apa kan? Saya kan tak tahu dah bulan lalu. Sunat apa? Sunat yang orang lain, orang buat kita tak payah tu, seorang buat kita tak payah. Sunat apa? Okey, ataupun disebut fardu kifayah. Sunat kifayah lah. Nah. Baik. Mengikut ulama khalaf dan salaf. Tak mahu tanyalah khalaf tu siapa? Salaf tu siapa? Boleh nak tanya? Salaf tu 300 tahun selepas daripada zaman Nabi hingga selepas zaman sahabat. Itu dipanggil salaf. Kemudian lepas daripada sahabat, tabi'in. Sampai tabi'in sampai tabi'in itu dipanggil khalaf. Sudahlah. Tak sebanyak-banyak lagi dibalik semua. Okey, kita kembali balik berkenaan dengan cara duduk sembahyang berjemaah. Yang mana kalau kata seorang imam bersama dengan seorang makmum, maka hendaklah makmum itu duduk di sebelah kanan imam. Kalau seorang imam dan seorang makmum. Tetapi jikalau lebih daripada seorang, maka mundur. Dia sebut di sini dan mundur keduanya lebih afdal. Bila dah tengah duduk sembahyang, tiba-tiba mai lagi seorang. Kau ni memang duk ada di belakang imam. Sebab dia tunggal, dia makmum tunggal dengan imam dia. Tengok masuk lagi seorang, maka dia kena hunduk duduk di belakang imam. Tapi kalau dia tak ada ilmu, sebab tu saya kata fiqh tu kena ada kefahaman dalam menuntut ilmu. Dia tak ada ilmu, dia duduk juga di tepi imam tu. Dia tak hunduk pun ke belakang. Habis kau ni takkan nak duduk seorang-seorang di belakang. Ketika ini dia pergi duduk di tepi kiri. Sebab hak yang makmum menunggal tadi dah duduk di sebelah kanan. Kemudian makmum menunggal tu pula tak ada ilmu untuk nak hunduk ke belakang. Dia tak ada ilmu untuk nak mundur. Dia ingat kalau hunduk lagi batal sembahyang. Kan kalau yang tak ada ilmu dia tak tahulah. Dia takut pergerakan itu boleh membatalkan solat dia. Jadi dia berdiri juga kat tempat dia. Maka makmum yang baru datang tu bolehlah berdiri di sebelah kiri.
Tapi dia kata di sini, nah, yang lebih afdal undurlah. Nah, undurlah keduanya lebih afdal berdasarkan kepada satu hadis qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hadis ini dibawa datang daripada Jabir radhiyallahu anha. Astagfirullahalazim. Jabir radhiyallahu anhu, bukan hana. Jabir radhiyallahu anhu. Yang mana dikatakan oleh Jabir ini, dia kata, satu hari aku bersolat dengan Rasulullah. Solat ini solat sunat. Bukan solat wajib. Kalau solat wajib, Rasulullah tak pernah sembahyang dengan satu makmum di belakang. Biasanya ramai di kalangan para sahabat yang akan ikut bersolat jemaah dengan Rasulullah. Solat ini dikatakan solat yang cuba diikut oleh sahabat dua orang ni. Seorang nama Jabir, seorang nama Jabar. Jabar bin Sakhar. Orang lagi Jabir. Jabir di sini Jabir bin Abdullah. Mula-mula Jabir saja yang duduk di belakang, di sebelah kanan Rasulullah. Tengok-tengok mai seorang lagi Jabar. Bila mai tu Rasulullah ni cerita dalam hadis ni, Rasulullah tak solat lagi lah. Baru duduk, tegakkan sof. Baru duduk nak mendirikan sof. Tengok masuk lagi seorang makmum. Bila masuk lagi seorang makmum, Rasulullah tarik tangan Jabir duduk di belakang. Rasulullah tarik tangan Jabar duduk di belakang. Duduk seorang di kanan, seorang di kiri. Dan Rasulullah nak bagi ilmu kepada kedua-dua orang sahabat ini. Lantas Jabir pun meriwayatkan hadis, mewasiatkan kepada kita. Kalau kita duduk secara berimam, maka hendaklah kita duduk betul-betul di belakang imam. Itu kalau lelaki dengan lelaki. Okey? Lelaki dengan lelaki. Kalau lelaki dengan perempuan, kita sembahyang berimam dengan suami. Secara menunggal lah. Kalau dengan bukan suami, boleh ke nak duduk menunggal belakang tu? Imam tak khusyuk je duduk jelin ke dia lagi. Kalau kita dengan suami pun duduk betul-betul di belakang dia. Tak boleh duduk di sebelah kanan. Ayasarihi wa ayamini. Tak boleh. Kanan ataupun kiri memang tak boleh duduk. Kena duduk betul-betul di belakang dia. Atau sembahyang dengan bapa kita ke, anak lelaki kita ke, abang atau adik lelaki kita. Maka bolehlah kita bersolat di belakang sebab perempuan. Tapi kalau lelaki, berbeza. Berbeza lelaki dengan lelaki. Berbeza bermakmum lelaki dengan perempuan. Dan berbeza perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan sama perempuan, lagi dia akan cerita duduk sebaris. Dan sunat berbaris di belakang imam oleh dua makmum laki-laki, maka lebih. Itu sunat. Seperti seorang perempuan, maka lebih. Kalau kata perempuan, di belakang lelaki. Okey? Perempuan masuk, duduk di belakang lelaki. Dia tak boleh duduk di kiri kanan lelaki tu dah. Imam di depan. Yang kedua masuk duduk di belakang yang kedua dan ketiga. Betul-betul di belakang imam. Lepas tu yang keempat masuk di kanan. Yang kelima masuk di kiri. Yang keenam masuk kanan balik. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Sampai penuh soh. Sampai penuh soh. Okey, mungkin untuk soh yang kedua, mereka akan duduk di hujung. Sebab dia tak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia akan duduk di tengah. Kalau dia ada ilmu, dia akan mamai duduk di tengah. Dia tak akan pergi dinding. Tapi kalau dia tak ada ilmu, dia akan buat macam mana? Cari dinding. Toklah menunggal dia di tepi dinding tu. Toklah seorang-seorang dia. Sebab dia tak ada ilmu tu saya kata kena ada faqih. Dalam nak beribadat ni kena faqih. Kena faham. Kata dan sunat bahawa berdiri di belakang imam sekalian makmum laki-laki yang baligh. Apa maksud baligh? Cukup umur. Baligh maksud dia balagha, sampai. Ini cukup umur dia. Makmum laki-laki, ingat. Makmum laki-laki yang baligh. Kemudian maka kanak-kanak. Di antara lelaki yang baligh duduk di depan. Kemudian kanak-kanak. Lepas tu barulah mai perempuan. Kemudian maka perempuan.
Jadi makmum perempuan duduk di belakang kanak-kanak lelaki. Walaupun budak-budak tu tak akil balik, walaupun budak tu terencat akal. Kita jangan kata, hampa budak-budak suka main. Duduk belakang lagi. Tak boleh. Perempuan kena duduk di belakang lagi. Di belakang kanak-kanak lelaki. Bahkan jikalau ada kanak-kanak perempuan, perempuan kena duduk di belakang kanak-kanak perempuan. Jika kamu mampu, okey. Jika kamu mampu jaga apa? Jaga mata, jaga hati. Ini dia pun nak minum batu selambut di depan kita. Kita ni baru duk terpedur-pedur nak baca Fatihah, nak bagi kena makhraj, sifat, huruf. Fatihah kan tak ada berdengung-dengung. Nak jaga mat, nak jaga tu. Mereka duk main. Tak gila kata. Ambil ayat semayang ni mengalahkan kita tu habis siap ni. Kalau kata tarawih tu 20 rakaat, ingat 20 kali dia pergi ambil semayang. Tak lagi ulang, ambil semayang tak lagi ulang. Dia hampa ni rajin kentut sungguh tu. Mengalahkan kami hak tua ni. Kita ni kalau boleh punya nak jaga wuduk lah. Punya segan lah nak pergi main nayak sangat-sangat. Dia pun cukup adil. Lepas tu, hak makmum perempuan yang di belakang imam kanak-kanak perempuan tu, tak boleh nak jaga mata, tak boleh nak jaga mulut. Tu yang duk lempak lepas bawah di belakang tu. Tapi sebaik-baiknya, dia pun kena duduk di depan. Makmum perempuan kanak-kanak. Makmum kanak-kanak perempuan. Sebaik-baiknya duduk di hadapan makmum perempuan dewasa. Itu yang sebaik-baiknya. Tapi saya kata jikalau kamu mampu. Kalau tak mampu, apalah. Dia nak lambung lagu mana pun biar dia lambung lah. Satgi dia pakai telekung, satgi dia buka telekung, satgi dia lipat bodan beg, satgi dia pula. Habis tu, kita orang tua-tua yang tak berapa nak khusuk tu, dia nak pandang ke dia. Lepas tu dia isi depa dia. Saat ikut dia getul lepas mayang. Kedai ada main pula dengan tok dia. Kan jaga esok kita bawa medan. So dia bermain pula. Jadi nak ikut. Elok bawa. Elok bawa. Sebaik-baiknya bawa lah. Daripada kecil ajak depa mengenal solat berjemaah. Korang-korang dia ikut. Depa pula terang hati cepat dapat. Cepat sangat depa dapat. Kalau kata hak yang duk bawa duk ikut tok nenek ayah dia ke pergi ke solat tarawih tu, sementara nak habis tarawih dalam bulan Ramadan tu dia boleh hafal dah surah Sabih. Kita ni seumur hidup pun jenuh tertukar-tukar lah. Depa kira dah 10 kali baca tu kira depa boleh dapat lah. Punya terang hati yang kata kanak-kanak ni. Jadi bawa biarlah dia buah berapi atas tu pun layan pilah. Sebab ini kata sebaik-baik afdalnya soft kita depan imam. Yang kedua makmum lelaki dewasa. Yang ketiga makmum kanak-kanak lelaki yang kalau ada khunsa belakang kanak-kanak lelaki tu khunsa, belakang khunsa kanak-kanak perempuan, belakang kanak-kanak perempuan baru perempuan. Nak dikatakan perempuan itu lebih baik bersolat di rumah. Tapi kalau nak pergi tak salah. Boleh pergi. Boleh pergi atas izin. Jaga kita punya maruah. Jaga aurat kita boleh pergi. Kita juga boleh merebut pahala 27 kali ganda. Boleh tak menjadi salah. Sebab apa dia kata? Kerana sabda Nabi SAW, yaliyanni minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalatha. Artinya hendaklah mengiringi akan daku daripada kamu sekalian yang baligh, yang mempunyai akal, kemudian yang mengiringi mereka itu mengulang-ulang ia selama 3 kali. Thumma alladhina yalunahum, itu 3 kali diulang. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Rasulullah ulang sebanyak 3 kali. Apa dia? Kemudian dia kata mengiringi mereka.
ikut, kemudian ikut. Maknanya macam saya sebut tadi lah, belakang aku ni kata Rasulullah lelaki yang akil balik, belakang lelaki akil balik laki-laki, kanak-kanak lelaki, kemudian kanak-kanak perempuan, kemudian perempuan dewasa. Itu yang disebut oleh baginda Nabi SAW melalui hadis yang mana hadis itu disanadkan sebagai hadis yang sahih. Dan sunat berdiri imam yang perempuan di tengah-tengah sekalian makmum yang perempuan. Kerana barang yang memperbuat akan dia oleh Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, akan yang demikian itu menceritakan akan dia oleh Al-Baihaqi dengan dua sanad yang sahih. Baik. Diceritakan tentang solat berjemaah perempuan sama perempuan. Maka makmum duduk di tengah-tengah, di kiri kanan adalah perempuan yang duduk sebaris. Sama level, sebaris. Tak ada sejadah dia ke depan. Okey? Dia bersebab. Kenapa waktu itu? Kerana sesungguhnya wanita itu dilindungi aurat dia. Waktu dia rokok, bila kita rokok akan nampaklah anggota tubuh badan kita yang duk tunggin rokok. Kemudian bila kita sujud, akan terikutlah anggota tubuh badan kita ketika sujud. Jadi Islam itu indah. Dia nak tutup aurat wanita, tak mahu bagi nampak duk tertunggin di tengah-tengah orang. Sebab tu bila wanita-wanita Malaysia yang pakai lekung, taklah nampak sangat aib kita punya meriam waktu kita rokok tu. Waktu kita sujud dah rokok. Tidak. Taklah nampak sangat. Sebab Masjidil Haram kan campur lelaki dengan perempuan. No? Kadang-kadang lelaki kita kali-kali dah ada tepi tu. Kita ni sujud kono nak sujud lama lah nak berdoa. Sekali dia punya meriam torpedo dia, tuk tala naik ke langit. No? Tak apa, duduk belakang tak apa. Duduk belakang tak apa. Yang kata, kami piawai dapat duduk depan. Megah sangat. Jangan berbangga dengan kedudukan kita. Sebab Islam tu dia melindungi wanita. Dia melindungi wanita daripada pandangan mata yang jahat. Orang kalau tengok ada wajah dia saja dalam situ. Tak melihat pada anggota-anggota dia yang lain. Kalau hak kecil molek tu segak jugalah. Kalau hak lebar ni lagilah, kan? Faham-fahamlah. Jadi tak salah kalau kita duduk di belakang. Kerana seafdal saf untuk wanita adalah yang di belakang. Tapi kalau kita perempuan sama perempuan macam Madinah, perempuan sama perempuan, ya silakan. Silakan ke hadapan. Kalau hang nak sujud 6 hari 6 malam sujudlah. Tak apa, kita perempuan sama perempuan. Tak ada siapa teringin nak tengok. Dan seafdal-afdal andailah kata kita nak buat solat tasbih ke, kita duduklah secara sebaris ataupun tumit imam dengan makmum tu lari sikit je. Tumit imam ke depan sedikit, tumit makmum ke belakang. Tumit je yang lari. Tapi kalau tumit lari badan tak lari ke? Cacatlah kalau tumit saja yang lari. Maknanya ni yang dikatakan ulama khalaf yang terkemudian. Bila disebut tumit tu kan badan-badanang lah. Terhinjak sikit ke depan. Sebab dia nampaklah dia naik sikit. Dan ketika waktu rokok dan sujudnya memang tak nampak dia secara menunggal. Sebab itulah dia dikatakan disunatkan kedudukan jemaah wanita itu secara selaras, sebaris. Sebaris. Kerana nak menjaga maruah wanita itu pada ketika pergerakan rokok dan sujudnya. Dia nak jaga. Islam tu terlalu indah. Berbeza dengan lelaki memang ke depan. Dia pun tunduk pergi dalam mana-mana pun. Kita kalau tengok lelaki, tak sama dengan lelaki tengok perempuan. Bukan nak kata dia penjahat dah. Bukan nak kata kita baik pun dah. Tapi pandangan perempuan kepada lelaki sekadar memandang.
Dia tak ada nak pandang salin, tak ada salin nak pandang. Okey. Habis sangat dia muka sikapnya. Habis. Kat tu ya. Nah. Sem. Habis. Tak ada. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa gitu. Berbeza dengan pandangan lelaki kepada perempuan. Dia tak pandang dekat muka lagi tau. Dia tengok dekat lain. Di antara dia tengok dekat tengkuk. Tengok ni. Itulah ni bila ada orang pakai tudung belik. Dia pergi balut tengkuk pasal apa orang tu buat lagu tu. Kan dia pergi belik lagu lepak tu dia pusing tengkuk dia. Orang buat lagu tu. Tutup aurat. Tutup apa lagu tu? Sempurna tak? Tak sempurna nak. Dulu tak dulu dia belik. Main dada dia buka. Pada bahagian utama yang dipandang lelaki ialah tengkuk. Bila tengkuk kemudian dada, bila dada lepas tu punggung. Itu yang Islam jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai terlihat oleh lelaki yang ajnabi pada bahagian-bahagian yang mana menunjukkan itu adalah maruah seorang wanita. Okey. Dan kemudian dia kata, dan makruh ketunggalan seorang daripada saf yang sejenis dengan dia. Kerana hadis Al-Bukhari daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya masuk ia pada ketika Nabi SAW rukuk. Maka rukuknya sebelum sampai kepada saf. Menyebut ia akan yang demikian itu bagi SAW. Maka bersabda ia, ya Nabi SAW, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Artinya mudah-mudahan menambah Allah Ta'ala akan kau akan loba dan jangan engkau kembali. Apalah maksud hadis ni. Kata kalau baca seorang-seorang ni apa dia? Makruh dia kata menunggal. Makruh dia menunggal. Masuk tak dan sampai ke soh dia dah sembahyang. Ini cerita orang masbuk. Orang masbuk dah dia masuk lambat. Dia masuk lambat. Dia merasa macam dia tak dan dah nak rokok dengan Nabi. Sebab kalau kita sempat rokok dengan imam, kita dapatlah rakaat tu. Jadi, ceritanya dia tak dan rokok. Bila dia masuk-masuk dia, imam dah rokok. Dia tang mana dia berdiri, dia terus rokok. Jadi dikatakan makruh menunggal seorang-seorang. Kan kata nak duduk dalam saf. Tiba-tiba duduk seorang-seorang di belakang. Pasal apa tang tu yang dia dan? Dia takut tertinggal. Tertinggal apa? Tertinggal rakaat. Bila dia takut tinggal rakaat, jadi dia menunggal seorang-seorang dari situ. Penunggalan itu adalah sesuatu perkara yang paling dibenci oleh baginda SAW. Kata Nabi, hang jangan loba. Maksud loba jangan tamak. Nak perambat rakaat tu. Kita ni kalau kita dapat satu rakaat bersama imam, satu rakaat saja, kita dah dapat sempurna pahala. Tamam. 27 kali ganda pahala jika kita bersolat berjemaah dengan imam. Sekurang-kurang jemaah dengan imam dapat satu rakaat. Okey, saya beri contoh. Sembahyang lah. Kita sembahyang berjemaah. Solat subuh. Subuh ni ada orang yang perut dia suka merosak waktu subuh. Dia nak terberak, dia nak terkencing. Hak tadi punya melengum dalam bilik ayak tu. Tak mau keluar. Yang tu kerja setan. Dia jolok bagi keluar. Elok-elok sembahyang. Mai rakaat pertama. Dah berasa dah. Dah berasa dah. Sayang rasa nak tinggal jemaah ni. Pahala banyak. Kita kata apa? Nanti saat. Ya Allah tahan saat. Ya Allah tolong tahan saat. Minta tolong ke Allah lah. Kalau hamba kat kita lagi tu dia nak keluar. Bagi penderah dulu satu rakaat. Penderah dulu satu rakaat. Dalam satu rakaat tu, saat lagi kita mufaraqah. Sampai imam bangkit, baca Fatihah, kita bangkit. Baca Fatihah, kita dahulukanlah imam. Kita niatlah aku nak keluar daripada imam. Tapi nak rongkai semayang ni sayang. Satu rakaat je lagi. Selesai. Jadi kita tak ikut dah imam tu baru nak baca Fatihah. Secara berlagu, baca surah. Kena panjang sikit imam tu baca kan. Kita tak payah baca surah lah. Kita terus selesaikan solat subuh kita itu. Bagi salam, kemudian bangkitlah pergi bilik ayak. Dapat dah jemaah? Dapat sekurang-kurang dia satu rakaat. Ataupun tak boleh tahan dah. Pergi dulu.
Pergi buang habis semua dulu. Masuk-masuk, imam naik rakaat kedua. Bila imam masuk rakaat kedua, kita boleh masbuk. Nah, kita sama ada kita boleh dapat tak. Dia baru duk baca surah. Kita angkat takbiratul ihram. Dia pun rokok. Kita rokok. Dapat tak? Kita dah dapat. Apabila kita dapat rokok bersama-sama dengan imam. Walaupun kita tak sempat baca bismillah pun. Tak mengapa. Kerana Fatihah kita ditanggung oleh imam. Okey. Ada yang bertanya, ketika mana imam sedang baca Fatihah, kita nak buat apa? Kan? Fa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kata Allah dalam Al-Quran ada 2-3 tempat Allah Taala ulang. Apabila dibacakan kepada kamu Quran, maka hendaklah fastami'u lahu, dengar. Wa ansitu, fokus. Diam dan fokus. Maknanya imam baca Fatihah, kita berhenti, kita diam, kita dengar, kita hayati Fatihah dia. Kemudian sampai kat waladhdallin, amin. Biasanya jemaah akan ikuti baca Fatihah sendiri. Tidak? Tapi kalau tak baca dah pun sah tak? Dia dengar saja. Dia ikut apa yang imam duk baca. Dia ikutlah, dia hayati. Kalau dia tak baca dah pun sah. Sebab apa? Sebab dia nak menghayati bacaan surah imam selepas daripada tu. Sebab itu sembahyang secara jahar, secara kuat. Tapi kalau secara perlahan, contoh kata macam solat Zuhur dan Asar. Zuhur dan Asar ni dia kena baca lah. Sebab dia tak dengar imam tu baca apa. Kadang-kadang kita sembahyang Zuhur ataupun Asar secara berjemaah, kita tak dengar imam tu baca surah apa. Kita ni duk melenggung lama dah. Kita baca Fatihah dah habis lah. Imam tu pula dah lah pelan. Dia baca surah panjang. Ambil lama cukup dia baca surah apa. Kita boleh baca surah. Surah apa? Baca surah apa yang kita ingat. Habis tak lagi, habis dah. Aku baca Qul huwallah. Dia tak rokok lagi. Baca pula Qul a'udzu birabbil falaq. Dia tak rokok lagi. Baca pula. Pasal apa? Pasal dia tak baca Quran yang jelas kita dengar. Jadi kita baca. Katalah kita tengah baca Qul a'udzu birabbin nas. Dia rokok. Rokok dah. Apa jadi pada surah kita yang sekarang tu? Tinggalkan. Ikut imam. Kita ni bila kita ikut imam, iaitu lafaz ikrar kita pada mana kita kata Allahu Akbar, kan masuk satu ikrar, qasad, ta'rad, ta'yin. Sahaja aku sembahyang fardu ikut imam. Tidak. Dah kata nak ikut imam tu kena ikut. Maka dengan sebab itu ada khilaf. Kalau kata kita sembahyang secara jahar, secara kuat dengan imam, kita tak payah baca Fatihah lah. Kita cuma dengar saja. Mai dia baca surah pun kita tak payah baca Fatihah. Kita terus ikut dia baca surah. Dengar sahaja. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Bila mana imam itu baca Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan ada waqaf tamam kat situ kan. Kita Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ikut Ar-Rahman. Boleh dengan cara macam tu. Kita ikut. Kita baca secara ikut dengan imam pada setiap waqaf tamam dia. Boleh. Macam tu pun boleh. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga macam yang kita duk buat ni. Tapi pendapat yang mesti kita duk buat ni pendapat yang lemah. Yang lemah sikit. Yang paling afdal, fa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu, kata Allah. Dengar sudahlah. Okey. Tapi kita nak baca juga kan? Kita nak baca, tak puas. Tak puas. Baca. Bacalah. No? Rasa macam tak sembahyang kalau tak baca. Tidak? Baca. Bacalah. Bacalah.
kalau kata kita jumpa dengan orang yang menegur kita, nah, biasanya mazhab lain lah. Bukan nak kata mazhab lah, pendapat. Pendapat. Yang mereka pegang dengan pendapat tu, jadi mereka kata kita tak betul ya. Sebab saya pernah kena tegur nah. Saya pernah kena tegur di Palestin, Masjid Al-Aqsa. Mereka ada seorang ketua wanita yang sebelum solat fardu dia akan bagi tazkirah. Dia akan bagi kuliah dekat jemaah wanita. Sajalah hari tu subuh last kena duduk tepi dia, no? Saya baca doa iftitah. Nah, kan lepas imam angkat takbiratul ihram tu, imam baca Fatihah. Saya pergi baca doa iftitah. Bila saya baca doa iftitah, kan kita lafaz tu dengar, dia di sebelah dengar. Lepas sembahyang ni dia main pegang bahu saya dari belah. Dia baca ayat Quran tu, dia cakap bahasa Arab, perang. Hangguk. Aku tahu lah, aku tahu. Dia kata kat dia, aku tahu. Tapi saya jawab apa kan? Ma'arif tu. Aku tak tahu. Saya tahu. Sebab apa? Macam saya sebut tadi. Kita rasa macam tak puas kalau kita tak baca. Sebab kita biasa baca. Tapi seandainya kita ditegur, terimalah. Kita yang kata dia itu sesat, tak betul. Ada sembahyang tak boleh baca Fatihah. Bila dah kita berimam, cukup memadai dengan imam baca. Tapi kita ni, kita belajar daripada kecil-kecil dulu nak. Baca Fatihah. Boleh baca? Boleh baca. Bacalah. Bacalah. Tapi kalau kita rasa Fatihah aku ni tak berapa cantik lah. Fatihah aku. Ikut imam lagi baik. Ikut imam. Tengok nak jadi imam pun kena tengok juga. Imam yang macam mana? Imam yang faqih. Faqih dari segi mana? Faqih pandai. Maksudnya dari segi bacaan dia. Kalau dia perlu alhamdu, dia kena alhamdu. Kalau alhamdu tu jadi apa? Masam-masam. Alhamdu. Masam-masam Tuhan sekalian alam. Apa saya faham kata dia? Masam. Hamdi. Buka kalau jadi ha pedah tu jadi tu. Jadi masam Tuhan. Anduk kata dia masam-masam. Tu kata bila nak jadi imam tu sekurang-kurangnya. Nak jadi imam tu ada 14 syarat. Tak mau bacalah ke-14 nak cerita. Yang pertama nak jadi imam wajib lelaki. Yang kedua dia kena faqih. Maksud dia faham. Faham dari segi bacaan. Tang sini nak kena baca apa. Tang sini nak kena baca apa. Yang ketiga fasahah. Fasih. Tadi faqih. Ni fasih. Fasih ni maksud dia sebutan huruf-hurufnya. Qari. Dan faqih tadi tu dia tahu. Lepas i'tidal, rukuk. Lepas rukuk, sujud. Sujud ada 2 kali. Dia faham. Dan dia faham yang mana rukun qauli, yang mana rukun fi'li, yang mana rukun qalbi. Dia faham sunat hay'ah, sunat ab'ad. Dia faham di antara batal, sah. Tapi kalau dia tak faham, tidak sah dia menjadi imam. Tu kita tak boleh tangkap muat saya. Kadang-kadang kita paksa kau untuk suruh jadi imam. Tak boleh, dia kata dia tak boleh. Awak yang tak boleh baca Fatihah, susah sangat ke? Dia tak tahu nak. Rupanya kawan mandi wajib pun tak kerti. Kita ni tak tahu. Jangan pakai tangkap muat saja. Sekurang-kurangnya dia tahu. Dia tahu. Orang lelaki ni dia lagi kerap mandi wajib. Perempuan ni dia main lah. Kok sebulan sekali. Tu pun kalau haid masih relevan. Kalau haid dah macam nyanyuk-nyanyuk ni. Kadang-kadang 3-4 bulan sekali baru ada. Tambah hidup sendiri. Lagi tak mandi wajib. Lama dah dia kata. Mati Pak Hang aku tak mandi wajib. Lama dah. Tak ada apa aku nak mandi pun. Bermimpi. Jarang-jarang. Jarang mimpi hadir dalam diri seorang wanita. Tapi lelaki selalu. Kerap ada. Sebab tu bila nak jadi imam sekurang-kurangnya dia kena faqih. Dia kena tahu.
Seandainya, okey, ni permasalahan. Imam baca Fatihah, tahu tak betul dia baca ni. Kita ni hak yang bukanlah tahu sangat pun, tapi reti sikit lah. Nah, dia baca salah ni, tak betul. Nak iya ke nak berdua, iya ke dan setengah mana pisadah ya tu awak dia tak tekan sikit. Aku dengar dia baca sekali lalu, layang tu. Dah lari mak, maksud dia. Dah lari maksud dia, kan iya ke. Jadi akan dikau kami sembah. Kalau kita kata iya ke, akan matahari kami sembah. Dah lari makna dah. Bila lari makna apa jadi? Asal. Kita pula faham. Kita faqih daripada imam. Okey. Langkah pertama kena tegur. Tak boleh nak tegur di balik tirai tu. Oi, salah oi, tak boleh. Nah. Okey, itu di antara yang diharuskan berbisik-bisik. Cakap kat dia pelan-pelan, nah. Abang kat dia pelan-pelan. Tapi bisik dengan imam tu ke, carilah orang yang layak, nah. Tak lagi bisik dengan imam tu pula. Nah. Bagi tahulah nah, dia baca tak kena nah. Makhraj dia tak kena. Kalau kata makhraj tak kena, tak mengubah maksud, tak apa. Tapi kalau dia mengubah maksud, tak boleh. No? Kita pula baru pergi belajar. Dapat tahu. Baru aku tahu. Dia tak betul. Selama ni aku ikut saja. Nah, maka kita perbetulkanlah dia. Itu yang terlebih afdal. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ada juga maaf cakap nak imam yang ketegak. Dengan marah nak imam yang dengar di sini lah. Saya tak kata, ada juga, bukan di sini lah. Tak mana-mana lah yang ketegak. Orang tegur berkali-kali dah. Nah. Dah, dia berderah lagu tu juga. Dia nak ikut angin. Tegur lagi, tegur dah. Habak dah. Berkali-kali ramai suruh habak. Kadang-kadang merajuk, bila orang tegur merajuk, tak mai. Mai pula. Nah, bila mai dia jadi imam, kita dengar, aku tak seronok. Dengar. Nah. Allahu Akbar. Akbar tak boleh, no? Nak imam letak mana? Kan? Akbar, dia duduk akbar. Yang tang tu dah tak sah. Dengar takbiratul ihram pun dah tak sah. Nah, berhenti. Yang lebih baik kita berhenti dan kita buat solat secara sendiri. Sebab kita tahu hukum. Kita tahu cara bacaan dia salah. Kalau kita ikut, yang tu kita tak sah. Berbeza dengan orang yang tak tahu. Dia ikut juga. Dia tu tak betul tu. Tahu yang tak betul, kita pun cerita. Tu dia kata, kita disunatkan bermuzakarah, bermusyawarah. Nah, cerita mana yang tak betul, mana yang betul. Sebab itulah bila ada kursus-kursus imam tu, suruhlah dia pergi. Kadang suruh pergi tak mau pergi tu yang saya kata tu imam ketegak. Ada, tak mau pergi. Hantarlah hak muda-muda. Habis hang tua bila nak pergi? Abang kami tua-tua dah. Tua-tua dah lah kena pergi, no? Hak muda tu dah masa lagi. Ada hak macam tu nak. Yang kata bodoh sombong. Nah, bodoh tak boleh diajak, cerdik tak boleh diikut. Kita tegur, sama dengar. Bila ditegur berkali-kali merajuk. Nah, lepas tu bila main baca tak betul. Kalaulah perempuan tu boleh jadi imam, aku tak tahulah apa. Nah, melangsing subuh-subuh tu. Nanti jadi sekok jadi Bilal. Kan? Ini orang nak bagi dia pun jadi suara latar di belakang je. Nah, pun tak boleh buat keluar derah-derah. Tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz hukum nak keluar. Nak keluar tak hukum? Perempuan tak boleh jadi imam. Nak keluar, rasa-rasa nak keluar tak? Nah, takkan keluar sampai mati. Sampai mati. Ikutlah tunggu kot. Menteri lain nak ikut, boleh ikut. Tak, naiklah mana menteri pun. Selagi kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, maka tak kira mana-mana menteri yang naik pun,
perempuan takkan boleh jadi imam kepada lelaki. Kecuali Aminah Wadud. Nah, kan Aminah Wadud, dia jadi imam tau bagi lelaki-lelaki. Dia baca khutbah, nah, bagi lelaki-lelaki. Sesat lah tu, nah. Memang tak betul lah. Okey, sikit lagi dah. Dan disyaratkan pada mengikut imam itu bahawa mengetahui oleh makmum akan berpindah imam dengan melihat akan imam atas tengah saf atau dengan mendengar suara imam atau suara mubaligh atau dengan yang lain daripadanya supaya biasa ia mengikutnya. Biasa ke bisa? Kitab Rumi apa dia tulis? Biasa. Okey. Dekat kita ni pengarang dia orang Indonesia kan? Bisa. Bisa tu boleh. Nah, okey. Dia abang lebih ni, dia kata disyaratkan mengikut imam itu tahu perpindahan pergerakan rukun fi'li. Dia kata Allahu Akbar, kita tahu. Ini dia bagi isyarat. Takbir intiqalat untuk rukuk. Sami Allahu liman hamidah, kita tahu. Sampai suara dia dekat kita, kita duduk diam satu ruang. Sekalipun dia kata, sekurang-kurangnya kita nampak imam. Imam pun tak nampak. Bila tak nampak imam, kita nampak makmum. Makmum yang paling ke belakang tu kita nampak. Kita tak nampak. Macam kita duduk bersolat di Masjid Nabawi. Kita tak nampak tau. Masjidil Haram, nampak tak imam? Tak nampak. Tapi kita nampak pergerakan bayang. Dan sekurang-kurangnya sampai suara imam. Kalau tak sampai suara imam, sampai suara mubaligh. Apa suara mubaligh? Yang duk mengiringi imam. Imam kata Sami Allahu liman hamidah, dia akan sambut Rabbana walakal hamd. Yang tu imam mubaligh. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mubaligh. Apa maksud mubaligh? Dia menyampaikan suara imam yang tak jelas, dia memperjelaskan. Itu nama mubaligh. Kita duk kata macam mana ada dua imam ke? Tak. Dia bukan dua imam, satu imam sahaja. Dia ikut imam. Kenapa dia ikut imam? Untuk memperjelaskan takbir intiqalat yang mungkin ada makmum yang belakang hajjah tak dengar. Lepas tu bila imam bagi salam, kita akan ingat dia bagi salam dengan nyaring dan lebih tertib. Imam bagi sikit je, dia bagi lebih nyaring dan lebih tertib. Itu dinamakan mubaligh. Okey, kalau kita berjemaah, sekurang-kurangnya kita dah tak nampak belakang-belakang mana makmum lain. Sekurang-kurangnya kita sampai suara mubaligh tu dekat kita. Okey. Ini permasalahan di Mekah atau di Madinah. Kita tak nampak imam, memang tak nampak lah. Susah nak tengok. Kemudian kita mungkin nampak makmum yang terakhir sekali. Tengok makmum yang terakhir duduk belakang kita. Makmum lelaki. Selalu jadi di Madinah. Lelaki duduk soh belakang. Kalau nak kira macam mana lah tu, tak tahu lah jenuh garuk kepala, nak tahu hukum. Kita duduk di sini, kita tengok-tengok, mereka ada di belakang. Sembahyang lagu mana pun tak tahulah. Nak ikut mazhab ni, mazhab mana pun, lelaki kena duduk di depan. Tapi yang duduk di belakang, baik. Mereka berpegang kepada pendapat, mereka tak duduk dalam halaqah dengan kita. Mereka tak duduk di soh dengan kita, tetapi mereka buat halaqah lain. Tak apalah, kenapa? Memang kalau pick up masalah tu sampai bila takkan selesai. Polis dia pun tak bakal hambat. Dia ketegak. Kadang mai suami isteri tu, dia tak mau tinggal isteri. Takut isteri tu hilang. Sayang sungguh-sungguh. Dia mai jalan ke atas soft tu dengan kasut-kasut. Cari isteri dia takut hilang. Sayang sungguh tu. Kita dia biar hati ya. Balik-balik. Tak balik sudah. Aku jaga aku, hang jaga hang. Tapi ada yang romantik lah, janji di tiang tu, bertemu di tiang ni kan. Tak ada kita. Kodok ni, okey. Melalut dah saya ni, okey. Kalau kata kita ni tak sampai kepada kita mubaligh, suara mubaligh. Tapi dia pakai pembesar suara. Sampai dah? Sampai. Kena duduk di halaqah
kawasan masjid. Walaupun duduk di luar lah. Nah, duduk di dalam kawasan masjid. Duduk di hotel pun dengar. Dia bersemayang dalam hotel. Shopping masuk waktu. Letak bungkus shopping, duduk ada pakaian memang sempurna, letak bungkus shopping. Dia berjemaah dalam shopping mall. Pasal apa? Suara imam tu sampai dengar. Kan mikrofon masuk sampai ke dalam bilik, ada yang berjemaah dalam. Dalam bilik pun ada. Saya kata kena faqih benda ni. Nah, lepas tu balik tanya, sah tak kami? Kami semayang dalam bilik. Kami duduk bilik special, memang nampak terus Baitullah. Itu kami tak turun, kami semayang dalam bilik. Alah ruginya. Bilik tu bukan Masjidil Haram. No? Boleh. Ada pendapat kata boleh. Pendapat ni. Ni kata bila dia lebih alim, lebih faqih, kita cakap pun tak laku dah. Ramai duduk sembahyang. Siapa kata? Dah ramai orang pergi pakai sembahyang dalam bilik. Dalam bilik lah ni. Dia buah mikrofon dah. Sampai ke dalam bilik. Dia kira suara sampai. Dia kira suara sampai. Jadi boleh. Okey. Kita bermazhabkan Imam Syafi'i tak boleh. Habis sana nak ikut mazhab lain ke? Macam mana? Kalau kita nak ikut mazhab tu, kita kena betul-betul alim, kena betul tahu. Ni duduk tak duduk pergi tukar. Boleh kita ni suka-suka tukar mazhab. Suka-suka. Tak apa, mazhab ni tak boleh. Mazhab ni boleh kita ikut dia pula. Yang ni batai. Macam bersentuh kulit lelaki dengan perempuan. Suami isteri. Boleh berpeluk-peluk, beriring tangan sambil tawaf. Tak batal. Mengikut pada pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Syafi'i, tak apa kita ikut Malik. Malik tak apa boleh. Tak boleh lah nak tukar-tukar lah. Tu kata, dalam kita nak melakukan amalan ni, kita kena faham selok-belok dalam beribadah. Ni imam buang tak kena, Imam Syafi'i buang kena tak habis. Lepas tu nak bertukar pula kepada Imam Malik. Kebanyakan di Mekah, mereka Imam Malik lah. Jadi kita jangan terikut-ikut dengan cara mereka, sebab kita tak alim pun. Tak apa, dia tu tak apa. Sambil sembahyang, sambil tembak tudung. Kan dia tudung, dia tak ada pin. Dia tembak tudung dia tu. Kan masa dia nak tembak tudung dia tu, rambut dia nanti keluar. Tak apa tak apa, kita pun buat tak apa. Dia sembahyang tudung pendek, belik di leher saja, kita pun buat macam tu. Pasal apalah kita nak ikut budaya yang tak betul bagi kita lah. Kita bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab itulah wanita lebih baik sembahyang di rumah. No? Bila dia pergi berjemaah, dia jumpa macam-macam. Lepas tu dia ada gosip pula. Dia ada isu. Tapi alhamdulillah, boleh pergi. Dapat pahala banyak sangat kalau pergi. No? Kalau kita boleh pergi ke surau, ke masjid, dapat pahala banyak sangat. Kena pandai jaga mulut, jaga mata, jaga maruah diri. Pergilah. Tak apa nak. Tak salah dulu kata apa-apa cerita banyak-banyak dekat tu. Lepas habis sembahyang tu, turunlah balik buang. Kalau rasa nak sembang sangat-sangat ni, tak tahan dah. Aku punya nak kan. Tak tahan dah. Nak cerita pasal aku perangat gulai hangit. Ustaz. Kita jangan cari sesuatu yang lara pada tempat yang digandakan, pahala berkali-kali ganda. Allah tu Maha Pemurah dah. Dia akan bagi dekat kita jika itu yang kita cari. Kita bagi problem sikit, boleh tak? Dan disyaratkan pula berhimpun imam dan makmum pada satu tempat. Kena duduk dalam satu tempat. Sebab tu saya kata tadi, duduk satu tempat. Tak boleh makmum, imam duduk di masjid, makmum duduk di hotel. Kita nak sembahyang Jumaat, nak sembahyang di rumah. TV, lintas langsung daripada Masjid Negara. Aku dulu pergi Mekah, aku sembahyang Jumaat. Ni balik main nak sembahyang Jumaat di rumah. Lintas langsung. Imam Masjid Negara kot. Buka TV. Ikut. Boleh tak? Tak boleh. Suara dia sampai. Sampai tak suara? Sampai.
Oh, tak boleh. Tak boleh. Hang tak duduk satu tempat dengan dia. Kena ambil faham. Kerana barang yang diketahui atasnya segala sembahyang jemaah pada masa-masa dahulu kala. Dan disyaratkan niat mengikut imam atau niat berjemaah serta imam. Syarat dia kena ikut imam. Kita jadi makmum wajib niat ikut imam. Yang jadi imam tak wajib niat berimam. Dia tak wajib niat imaman. Tapi kita ada di belakang dia wajib. Sebab tu bila kita masuk-masuk tengok-tengok ada orang nak sembahyang. Janji kita tahu dia sembahyang apa. Kita pergi ikut dia terus. Dengan tanpa kita bagi tahu. Aku nak ikut hang ni nak. Tak payah bagi tahu. Tapi disunatkan kalau kata imam tu fakir. Sunat kita sentuh bau dia. Kita sentuh bau dia. Dia tahu lah kata kita nak ikut dia. Dia akan nyaringkan suara dia ketika takbir. Intiqalat nanti. Tapi kalau kita tak sentuh pun tak apa. Kita duduk di tepi dia. Atau di belakang dia kita terus saja ikut dia. Dapat pahala berjemaah. Tapi kalau hang tak tahu, tak tentu kalau dia sembahyang apa, qadha ke, sunat ke, maka lebih baik tak payah ikut. Adapun niat jadi imam, maka ia syarat pada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat saja dan sunat pada yang lain daripadanya. Sembahyang Jumaat je dia wajib. Sembahyang yang lain dia tak diwajibkan niat jadi imam. Dan disyaratkan pula kemudian takbir makmum daripada takbir imamnya. Ingatlah, syarat utama biarlah imam tu angkat takbir dulu. Pak imam tu sampai Allahu Akbar. Dia ambil akbar, barulah kita Allahu Akbar. Ni dia sama-sama dengan imam. Sila-sila dia habis dulu daripada tu imam. Tak boleh. Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara wa kabbiru. Artinya hanya saja dijadikan imam supaya diikut dengan dia. Maka apabila takbir ia, maka takbir olehmu. Dia bubuh situ wallahu alam. Memang kalau kata ulama-ulama pengarang-pengarang kita, dia akan sebut diakhiri dengan satu-satu bab dengan wallah alam. Sebab apa? Allah lah yang lebih mengetahui. Kita ni tak tahu apa. Ini faqirun. Aku ni sesungguhnya faqir. Apa pun tak tahu. Segala ilmu semua datang daripada Allah. Maka dia kata disebut di dalam hadis Bukhari. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Dijadikan bila kita dah lantik dia menjadi seorang imam. Maka tunggu sampai dia takbir. Lambat sangat. Lama dah berdiri ni. Tak takbir lagi. Ingat senang ke kawan tu nak bawa masuk? Qasar tarak tayin. Dia pun berdiri lama. Tak takbir lagi ke tak lagi? Ambil lama takbir dulu. Boleh? Tak boleh. Kena tunggu kok mana pun fakabbaro. Bagi dia takbir kemudian baru kita ikut baru sah. Tapi kalau kita terdahulu daripada dia, tak sah. Buat lagi. Kena diulang semula. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah segala ilmu itu adalah milik Allah. Dah yang tak tahu itu adalah kita punya. Tapi kalau nak tahu imam tu baik ke tak baik, seorang imam yang baik, imam yang prihatin kepada makmum. Dia tahu makmum di belakang dia ni, ada yang tak boleh berdiri lama. Dia taklah baca surah panjang-panjang. Dia tahu makmum di belakang dia ni tak boleh berdiri lama tapi dia duduk atas kerusi. Apalah, boleh bagi panjang. Dia tahu makmum di belakang dia ni baru masuk. Masbuk baru masuk dia dengar. Kawan tu baru angkat takbiratul ihram. Dia perseluklah sikit nak rokok tu bagi peluang kat kawan ni. Dia kata, imam yang baik, imam yang prihatin kepada makmum. Tak ada dia kira nak berderah dia saja. Pedulilah keadaan makmum yang di belakangnya. Okey, wallahualam. Berkenaan dengan wirid lepas solat. Wirid lepas solat. Walaupun Rasulullah tak pernah buat secara berjemaah, macam yang kita duk buat di masjid-masjid ataupun di surau-surau di tempat kita ni, Rasulullah tak pernah buat secara berjemaah. Macam tu, Rasulullah cuma beritahu saja. Lepas sembahyang tu janganlah bangkit terus. Sekurang-kurangnya istighfarlah 3 kali.
tu paling kurang lah. Pasal apa? Mungkin dalam sembahyang tu ada kesilapan, ada kesalahan, ada riak, ada takabur. Dengan sebab kita beristighfar tadi dapat memadamkan segala kesalahan yang berlaku dalam solat kita tadi. Tu Rasulullah kata di dalam istighfar ada istighfar, no? Dalam sembahyang tu memang ada pengampunan. Kemudian lepas tu minta ampun lagi kepada Allah. Lepas tu mengaku pula Allah ni tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, yang tidak ada sekutu baginya. Rasulullah ajak pula, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu dia suruh baca 10 kali. Dia tak buat secara berjemaah dah. Tapi kita seorang-seorang kita buat. Nah, kita buat. Kalau kata kita pergi sembahyang di masjid, tengok-tengok imam tu buat. Ikut buat. Kalau imam tu tahu yang kata dia ni Wahabi. Kita tak letak kata kat dia, depa tu Wahabi, mana ada wirid. Dah, pun dah juga. Sebab apa? Sebab kalau kita kata macam tu, malah kita kata Rasulullah tu Wahabi lah. Nah? Padahal dia yang ajak kita semua tu. Nah? Jadi kenapa imam di tempat kita dia baca? Nah, dia berwirid sampailah 33 kali tu. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar tu kan. Sebab dia nak ajak kita makmum. Tu yang saya kata. Imam yang terbaik adalah imam yang prihatin pada makmum. Makmum pun bukan semua cerdik kan. Nah, bila dia ada ikut imam, lepas ni dia baca ni. Lepas ni dia baca ni. Lepas yang ni dia baca yang ni. Jadi lama-lama makmum tu cerdik lah, pandai lah. Tak salah. Baca secara berjemaah pun tak salah. Tak baca pun tak salah. Jangan kita letak masjid tu Wahabi, dia pun tak ada wirid. Tak boleh kata macam tu lah. Kita tak tahu apa yang kita kata. Jangan kita menuduh sesuatu benda yang tak sahih. Wallahualam. Ada soalan? Ya. Imam kan dia baca Al-Quran. Jadi kita tahu dia baca. Dia tak tahu. Kita bersangka baik dengan dia. Kita tak mahu farqah. Jadi kita bersangka baik dengan imam. Bersangka baik macam mana tu? Jadi kita kata tak apalah kena. Okey, kita tak boleh kata tak apa. Memang tak apa. Sebab kalau dia baca sesuatu bacaan itu mengubah maksud, tak boleh bersangka baik dengan dia. Tapi kalau dia maksud ini mungkin kita nak bersangka baik ni, mungkin dia dah belajar, dia dah usaha. Tapi dia tak boleh. Dia tetap baca yang tak betul juga. Yang tu tak apa. Selepas dia belajar. Tapi adalah lebih baik kita tahu bacaan dia tu fasih, betul, maka layaklah dia menjadi imam. Kalau tidak, tak boleh. Kita kena mufaraqah. Ada juga kan? Ada yang kadang-kadang bacaan dia tu. Okey, macam qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas tu panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Malikin nas. Kan malikin nas. Malikin nas kan? Mai kat imam tu dia nak baca juga. Malikin nas. Hang tak siapa betul lah macam mana pun. Dia nak kata juga lagu tu. Adalah isteri dia, wakil. Kita beritahu kat isteri dia. Ada isteri dalam tu lah. Abang cakap abang. Abang dah dia kata tak larat dah. Abang ada kata lagu tu juga. So kita tak ikut dia. Tak ada dah sangkaan buruk kita kat dia. Bukan nak susah, nak panjang yang pendek je. No? Masa tu kita tak boleh nak bersangka buruk. Tak boleh nak bersangka baik dah dengan dia. Kan masa tu kena sangka buruk dah kat dia. Dari segi makhraj pula kan macam saya sebut tadi. Kalau alhamdu tu, awak lah nak jadi alhamdu. Duk bermasam-masam. Tak boleh. Kita kena tinggal dia. Wallahualam. Ya. Okey, baik. Terima kasih nah. Hak yang ikut tu tahu ke tak tahu? Yang tu lah. Kadang hak ikut tu tak fakih. Kita tahu dalam maghrib tu 3. Imam tu dia tak tahu. Dia mungkin lupa rakaat.
Dia mungkin lupa rakaat, dia bangkit naik. Hak yang tukang ikut ni, tahu kata imam tu tak betul. Hak yang tak ikut tu betul. Hak tak ikut tu betul. Maka yang terbaik hak tak ikut tu niat mufaraqah pun boleh atau dia boleh tunggu imam bagi salam. No? Hak yang ikut tu dah tahu dah imam tu tak betul yang ikut, kena buat lain. Imam tu tak payah buat lain. Imam itu kalau dia tahu dia salah, dia memadai dia sujud sahwi. Tapi kalau lah kata dia bangkit dah berdiri, hak makmum hak yang pak turut ni bangkit berdiri sama. Makmum hak yang tak bangkit berdiri ni tegur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tahu dia tertambah satu rakaat. Dia duduk balik. Hak makmum tahu kata imam tu salah, pun duduk balik. Makmum hak yang duduk balik, yang tahu kata imam tu salah, tak sah. Imam tu dia sah. Kita ni yang jadi makmum yang tahu imam tu buat 4, kita buat 3, kita duduk di bawah. Kita jangan ikut naik. Okey? Masa ni kita ada 2 pilihan. Sama ada nak mufaraqah ataupun nak tunggu bagi salam dengan imam. Tapi saya kata lebih baik kita bagi salam dengan imam. Kalau kata boleh, sebab sekali dia akan buat sujud sahwi. Ketika imam buat sujud sahwi, kita kena ikut dia sujud sahwi. Okey? Kalau nak tunggu. Kalau tak mahu tunggu, kalau hati macam tak apa nak seronok. Nah? Biarlah kita keluar. Bagi salam dulu lebih afdal. Pun boleh juga. Nah? Tak lagi aku duduk mengantar kat imam dalam perut. Sebab apa? Tunggu dia lama nak turun. Biarlah aku kisah. Sebab kita dah dapat dah rakaat tu. Nah? Jemaah tu kita dah dapat pahala jemaah. Tak payah buat lain. Tak payah buat lain. Hak yang kena buat lain, hak yang ikut. Yang tahu dah salah. Hang pikir buat apa orang tu nak terjun dalam lubang. Nampak tahu dah. Dia masuk dalam lubang. Dia pakai-pakai pergi terjun buat apa. Dia tak tahu, dia tak nampak lubang. Maka dia tak salah. Dia duduk balik. Dia duduk oleh hak yang ikut tu duduk balik. Ha. Ha. Kalau imam yang teragak-agak, maka dia oh, okey. Ha, dia pun teralik lagu tu juga kan. Jadi ikutlah imam tu, tetap apa? Itu sah. Ha, sah. Nah, dia pun teragak-agak. Kira dia bersatu hatilah dengan imam dia. Ha, boleh tak? Okey, berkenaan lagi satu tentang kunut. Nah, kunut. Kita ingat imam tak baca kunut. Imam kita tak ingat dia tak baca kunut. Kita ingat kita ni berdiri imam tu sujud terus buat tak baca kunut. Dia lupa. Kita nak baca tak? Kalau imam lupa, tak payah baca. Kita ikut dia. Tak dia buat sujud sawi, kita ikut sujud sawi. Sebab apa? Sebab sunat sahaja. Dia bukan rukun. Nak faham di antara rukun dan sunat. Lepas tu kata kita semayang tu, di antara wajib sah solat, kita kena pakai tentang solat tu. Kena faham. Kalau tak faham, macam mana nak beribadat tu? Dia tak tahu lah sebab dia tak belajar. Imam rokok, dia pun rokok. Tapi habis tu, dia tak tambah. Oh, dia tak tahu. Tak sah. Tak sah. Sebab dia dapat, bila dia dapat rokok dengan imam, dia dapat dah rakaat tu. Bila dia tambah satu, jadi kalau 4 rakaat, jadi 5 rakaat lah. Tak sah. Dia kena buat lain. No? Kata kita kena tahu tu. Wajib kena belajar. No, bila tak belajar, pergi nah. Kalau ditambah, batal solat dia sebab dia buat 5 rakaat. Kalau kata tak reti nak masbuk, lebih baiklah jangan masbuk. No, kalau tak reti kan. Baik tunggu. Okey, soalan lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, okey. Fatihah. Makmun dulu. Okey, baik. Terima kasih. Tentang lafaz amin. Okey. Imam Ma'ruf. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia baru nak pergi break. Ma'rif dia sukun. Makmun tu amin. Tak ada nak kata apa. Baru nak ambil nafas.
Tak apa. Tak apa sebab lafaz amin itu adalah sunat hai'ah. Sebab makmum ni dia mendengar imam membaca Fatihah. Allah Ta'ala kata tadi, fastami'u lahu wa ansitu. Han dengar dia baca, fokus, diam. Lepas tu sampai ke waladhdallin. Sebenarnya Fatihah tu doa. Nah, sifat makmum yang mendengar imam membaca doa, maka makmum tu disunatkan amin. Walaupun imam tak sunat kata. Maka makmum terus sambut. Perkenankanlah ya Allah. Perkenankan apa? Doa yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau cintai dan redai. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Maka makmum terus jawab amin. Tak apa. Walaupun imam tak ada lagi nak kata. Sah. Sebab dia sunat ya. Sama-sama kan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Okey. Baik. Terima kasih nah berkenaan dengan bacaan doa qunut. Imam dia nanti baca Allahumma hdina fi man hadait. Kan kita ni amin. Nah, kita mengaminkan bacaan imam tu. Dia akan berhenti kat mana? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dia akan berhenti kat tu. Siapa dia berhenti? Saya pun tak tahu siapa dia berhenti. Sebenarnya dia tak boleh berhenti tau. Kat tu nah. Sebenarnya dia tak boleh berhenti. Ada orang duk call saya. Dia kena bawa sampai Rasulullah Muhammad wa alihi wasallam. Dia kena bawa sampai habis secara nyari. Tapi kok mana pun imam, dia akan berhenti. Kat situ. Bila dia berhenti, kita kena perhabis. Kita kena baca habis. No? Lepas ni hebatlah kat imam-imam kita. Pasal lah berhenti, bawa lah sampai habis. Nah? Kita akan amin sampai habis. Tapi kalau dia berhenti, kita kena perhabis. Kita kena fa innaka taqdi wa la yuqda. Kita kena baca sendiri. Nah? Hak yang awal tu kita amin saja. Nah? Hak yang last bila dia berhenti tu, maka kita lah kena baca. Wassallallahu tu. Kan dia akan baca kan? Itu sunat. Yang tu disebut sebagai sunat abad lah. Dia baca, kita kena baca. Kena baca. Pasal apa? Hampir berat tengah jalan. Nah? Saya kata jadi imam ni kena fakih je kan? Saya ingat guru saya cukup marah. Pasal apa hamba suka berhenti tang fa'ina kata qadri tu? Perhabis dia kata. Tu doa. Perhabis. Tapi mentang tu dia sebab apa tau? Sebab apa dia berhenti? Nak tahu tak sebab apa? Tradisi. Kita ni orang Melayu, kita lebih terikat dengan adat daripada hukum. Tradisi. Ikut. Pak hamba ni ada imam sana buat gitu. Imam masjid negeri buat gitu juga. Kan nak ikut hukum tak boleh lah. Boleh habis. Wallahualam. Jadi benda ni tak diketengahkan dengan sebab dia sunat abad. Benda sunat abad. Jadi taklah dibicarakan lebih-lebih. Lebih fokus kepada yang fardu dan rukun. Betul? Alhamdulillah. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih kan kawan semua. Salam.